Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idang ke euch. Dalam pelajaran 26 yang lalu, kita telah belajar Kardinalzahlen Teil 3. Untuk video kali ini, kita akan belajar personal pronomen im Akkusativ. Na und, los, fangen wir an. Lektion 27. Personal pronomen im Akkusativ atau kata ganti orang atau benda dalam kasus akusatif. Dalam pelajaran 14, kita telah belajar personal pronomen im nominatif, yaitu kata ganti orang atau benda di mana orang atau benda tersebut menjabat sebagai subjek di dalam kalimat. Sebagai kelanjutannya, maka dalam video kali ini kita akan belajar personal pronomen im akusatif atau kata ganti orang atau benda dalam kasus akusatif, yaitu di mana orang atau benda yang dimaksudkan menjabat sebagai objek penderita di dalam kalimat. Tabel ini adalah tabel personal pronomen. Di sini saya sengaja melampirkan juga personal pronomen im nominatif supaya kita bisa melihat lebih jelas perbedaannya dengan personal pronomen im akusatif. Orang pertama tunggal, saya, im nominatifnya ich, im akusatif mich. Orang kedua tunggal dalam bentuk informal, kamu, im nominatifnya du, im akusatifnya dich. Orang kedua tunggal dalam bentuk formal, Anda, im nominatifnya sie, im akusatifnya sie juga. Ingat ya, S-nya di sini huruf besar. Selanjutnya, orang ketiga tunggal dia, maskulin, nominatifnya er, akusatifnya in. Yang bergender feminin, nominatifnya sie, akusatifnya sie juga. Yang bergender neutral, nominatifnya es, akusatifnya es juga. Selanjutnya orang pertama jamak, kami atau kita. Im nominatifnya wir, im akusatif uns. Orang kedua jamak bentuk informal, kalian, im nominatif ihr, im akusatif euch. Orang kedua jamak bentuk formal, Anda semua, im nominatif sie, im akusatif sie juga. Ini juga S-nya huruf besar ya. Untuk orang ketiga jamak, mereka, im nominatifnya sie, im akusatifnya sie juga. Kita mulai dari orang pertama tunggal, saya, die erste Person singular, im nominatif ich, im akusatif mich. Contoh kalimatnya, Hallo Andrea, ich bin Michael. Kennst du mich nicht mehr? Halo Andrea, saya Mikael. Apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Kennst du mich nicht mehr? Jadi, kennst merupakan verb yang sudah terkonjugasi terhadap subjek ya. Kalau masih ada yang bingung mengenai konjugasi verb ini, silahkan dibuka lagi pelajaran 15, 16, dan 17. Di sana kita sudah membahas secara tuntas. Nah, selanjutnya, du menjabat sebagai subjek nominatif.
dan mich menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Contoh berikutnya, Auf Wiedersehen, Uli. Wann besuchst du mich wieder? Sampai jumpa lagi, Uli. Kapan kau akan mengunjungiku kembali? Dalam kalimat ini, besucht verb, du subjek nominatif, mich objek penderita, akusatif. Selanjutnya, orang kedua tunggal dalam bentuk informal kamu. Im nominatif du, im akusatif dich. Contoh kalimatnya, Hai Clara, ich möchte dich zum Kaffee einladen. Hast du Lust? Hai Clara, aku ingin mengundang kamu ngopi. Apakah kamu mau? Ich möchte dich einladen. Jadi di sini ich menjabat sebagai subjek nominatif, möchte modal verb, dich objek penderita akusatif, einladen sebagai verbnya. Contoh berikutnya, wann kommst du zurück? Ich vermisse dich sehr. Kapan kamu kembali pulang? Aku sangat merindukanmu. Di sini, ich vermisse dich. Ich menjabat sebagai subjek nominatif, vermisse verb, dich menjabat sebagai objek akusatif. Selanjutnya, orang kedua tunggal bentuk formal Anda, im nominatif Sie, im akusatif Sie juga. Contoh kalimatnya, bleiben Sie bitte hier. Wir brauchen Sie noch. Tetaplah di sini, kami masih membutuhkan Anda. Wir brauchen Sie noch. Wir menjabat sebagai subjek, brauchen menjabat sebagai verb, Sie menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Contoh berikutnya, nehmen Sie bitte Platz. Wir rufen Sie nachher. Silahkan mengambil tempat duduk. Kami akan memanggil Anda sebentar lagi. Wir rufen Sie. Wir menjabat sebagai subjek, rufen menjabat sebagai verb, Sie menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Selanjutnya, orang ketiga tunggal, dia, yang bergender maskulin, im nominatif er, im akusatif in. Kita perhatikan contohnya. Ich suche meinen Bruder. Siehst du ihn? Saya sedang mencari abangku. Apakah kamu melihatnya? Nah, jadi di sini siehst du ihn. Siehst itu verb, du menjabat sebagai subjek, in menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Contoh benda maskulin jenis hewan, der Hund. Contohnya, ich bade meinen Hund gern. Zweimal in der Woche bade ich ihn. Saya suka memandikan anjingku. 2 kali seminggu saya memandikannya. Zweimal in der Woche merupakan anggaban atau keterangan. Bade, verb, ich, subjek nominatif, in, akusatif atau objek penderita. Contoh benda maskulin dari benda mati. Der Schrank. Der Schrank ist antik. Die Frau pflegt ihn sehr gut. Lemari itu antik. Wanita itu merawatnya dengan sangat baik. Jadi, die Frau pflegt ihn. Die Frau adalah subjek, pflegt verb, ihn objek penderita, akusatif.
Berikutnya orang ketiga tunggal bergender feminin. Im nominatif sie, im akusatif sie juga. Kita ambil contohnya di Mutter. Meine Mutter lebt alleine zu Hause. Ich rufe sie jeden Tag an. Ibuku tinggal sendirian di rumah. Saya meneleponnya setiap hari. Ich rufe sie an. Anrufen itu menelepon ya. Jadi ich menjabat sebagai subjek, anrufen verbnya, dan sie sebagai objek penderita, akusatif. Contoh benda yang bergender feminin dari hewan di Katze. Meine Katze liebt mich, ich liebe sie auch. Kucingku mencintaiku, saya juga mencintainya. Ich liebe sie. Ich, subjek, liebe, verb, sie, akusatif, objek. Contoh benda feminin dari benda mati di Gitarre. Mein Sohn spielt gern Gitarre. Er spielt sie jeden Abend. Putraku suka main gitar. Dia memainkannya setiap malam. Er spielt sie. Er menjabat sebagai subjek nominatif, spielt verb, sie objek penderita, akusatif. Selanjutnya orang ketiga tunggal, dia bergender netral. Im nominatif es, im akusatif es juga. Contohnya, das Baby schläft. Seine Mutter legt es ins Bett. Bayi itu tertidur. Ibunya membaringkannya di tempat tidur. Seine Mutter menjabat sebagai subjek nominatif. Legt, verb, es, objek penderita, akusatif. Contoh benda netral jenis hewan, das Pferd. Das Pferd ist nett. Ich reite es gern. Kuda itu baik. Saya suka menunggangnya. Jadi, ich reite es. Ich, subjek, reite, verb, es, objek penderita. Saya menunggangnya, akusatif. Contoh berikutnya, das Lied ist schön. Meine Kinder singen es gern. Lagu itu bagus. Anak-anakku suka menyanyikannya. Nah, di sini meine Kinder menjabat sebagai subjek nominatif, singen verb, es objek penderita, akusatif. Jadi es di sini merupakan kata ganti dari das Lied. Sekarang kita lanjutkan ke orang pertama jamak, kami atau kita. Im nominatif wir, im akusatif uns. Contohnya, wir haben 3 Kinder. Sie besuchen uns jedes Jahr. Kami mempunyai 3 orang anak. Mereka mengunjungi kami setiap tahun. Sie besuchen uns. Sie menjabat sebagai subjek, besuchen verb, uns menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Contoh berikutnya, das ist Elias. Er begrüßt uns. Itu Elias. Dia menyambut kita. Er begrüßt uns. Er menjabat sebagai subjek, begrüßt verb, uns objek penderita, akusatif. Selanjutnya, orang kedua jamak bentuk informel. Kalian. Im nominatif ihr, im akusatif euch. Contohnya,
Wir besuchen euch am Wochenende. Atau am Wochenende besuchen wir euch. Kami mengunjungi kalian pada akhir pekan. Atau pada akhir pekan kami mengunjungi kalian. Jadi di sini wir menjabat sebagai subjek, besuchen verb, euch menjabat sebagai objek penderita karena dikenai perbuatan. Contoh berikutnya, ich hole euch am Bahnhof ab. Saya menjemput kalian di stasiun kereta. Nah, di sini yang menjabat sebagai subjek ich, nominatif, abholen sebagai verb, euch menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Selanjutnya, orang kedua jamak bentuk formal, Anda sekalian. Im nominatif Sie, im akusatif Sie juga. Contohnya, Frau und Herr Müller, ich fahre Sie nach Hause. Ibu dan Tuan Müller, saya mengantar Anda ke rumah. Ich fahre Sie nach Hause. Ich menjabat sebagai subjek, nominatif, fahre, verb, Sie. Maksudnya di sini Sie Anda berdua gitu ya, karena dibilang tadi Frau und Herr Müller. Sie menjabat sebagai objek penderita, akusatif. Selanjutnya, orang ketiga jamak, mereka. Im nominatif Sie, im akusatif Sie juga. Contohnya, let's do Daniel und Sabrina zu deinem Geburtstag ein. Natürlich lade ich sie ein. Apakah kamu mengundang Daniel dan Sabrina ke pesta ulang tahunmu? Tentu saja saya mengundang mereka. Natürlich lade ich sie ein. Ich menjabat sebagai subjek, einladen verb, sie sebagai objek penderita, akusatif. Contoh terakhir, alle meine Enten schwimmen auf dem See. Ich fotografiere sie gern. Semua bebek-bebekku sedang berenang di danau. Saya suka memotret mereka. Ich fotografiere sie gern. Ich menjabat sebagai subjek, nominatif, fotografiere, verb, sie, objek penderita, akusatif. Fertig. Selesai. Jadi sederhana ya. Ingat aja untuk sie dan es. Personal pronomen im nominatif sama dengan im akusatif. Jadi hanya 5 personal pronomen saja yang mengalami perubahan. Yaitu ich menjadi mich, du menjadi dich, er menjadi ihn, wir menjadi uns, dan ihr menjadi euch. Jadi cuma 5. Gampang ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.